Ada yang kata bila di hujung dia mengilai, dan ada yang kata pada hujung dia cakap tu, dia kata dah mati, dengar macam bunyi pintu kereta terbuka, kemudian ada angin masuk. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okay, baik. Pada malam ini FJ ingin meneruskan lagi akan reaksi seram kita dengan mengisahkan akan kisah yang tularlah sekarang ini berkaitan dengan panggilan misteri yang diterima oleh Konti Era. Tetapi video tersebut FJ telah pun membuat video reaksi. Untuk video berkaitan kali ini adalah video yang berlaku pada tahun 90-an yang berlaku kepada seorang DJ ni lah. Jadi kita dengar akan kisah ini, lepas tu kita rungkai sama ada kisah itu logik ataupun tidak, ataupun benar ataupun tidak. Okey, baik. FJ petik daripada posting pada tahun 2020. Saudara Syahril Afiza dia menceritakan kejadian ini diceritakan berlaku lewat 90-an, macam dekat tahun 2000 lah. Kisah yang pernah kecoh suatu ketika dahulu. Kisah DJ radio terkenal telah menerima panggilan misteri suatu siaran radio sedang ke udara. Disebabkan gangguan dari panggilan misteri itu, rancangan yang ke udara lewat malam itu diberhentikan serta-merta. Semasa berlangsungnya panggilan itu, pemanggil itu menceritakan secara terperinci apa yang telah terjadi kepada dia dan keluarga dia saat ditimpa kemalangan jalan raya. Diceritakan kereta keluarga si pemanggil itu telah terbabas dan terjunam ke dalam gaung. Ini adalah dialog antara pemanggil misteri itu dengan DJ radio terkenal itu secara kasarnya. Okey, ini tak tepat lah, tapi lebih kurang macam tu lah. Keluarga saya mengalami kemalangan jalan raya. Kereta yang dipandu terbabas jatuh ke dalam gaung. Mak saya mati, isteri saya mati, anak saya mati dan saya juga mati. Lepas tu DJ tu pun cakap, janganlah bergurau. DJ itu mula berasa tidak senang. Tetapi panggilan itu telah ditamatkan tanpa ada balasan lagi daripada si pemanggil misteri itu. Seolah-olah ingin menyatakan sesuatu kepada DJ radio itu tentang apakah yang telah terjadi kepada dia dan keluarganya di Lebuh Raya Karak. DJ berkenaan cuba menghubungi semula, tetapi nombor itu tiada di dalam talian. Keesokan harinya, DJ radio itu cuba membuat siasatan mengenai panggilan misteri itu. Ini kerana kejadian seumpama itu bagi DJ sungguh menyeramkan. Apa yang diceritakan pemanggil itu seolah-olah menyatakan semua mangsa kemalangan itu meninggal dunia, termasuk si pemanggil itu sendiri. Tidak lama kemudian sampai satu berita tergempar di mana memang benar ada kejadian kereta terjatuh ke dalam gaung dan jenazah masih ada di dalamnya, sama seperti yang diceritakan oleh pemanggil misteri itu. Kerana kejadian seram ini, rancangan tengah malam yang dihostkan oleh DJ itu ditamatkan serta-merta. Wallahualam. Anda masih ingat kisah ini dahulu? Okey, di kat sini ada video berkaitan sedikit selingan Sekejap kita tengok sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana satu keluarga naik van dan pemanggilnya ni adalah perempuan, telefon saya di radio. Pemanggil perempuan. Pasal dia dengan keluarga dia, pada tu kisah benar ni berlaku begini. Saya dengan keluarga saya naik ke Karak, kemudian nak mengelak satu kereta, kami semua jatuh ke gaung. Okay, mungkin malam ini ingin berkongsi cerita dengan para pendengar kita. Saya nak cerita apa yang berlaku kepada keluarga saya. Keluarga saya dalam perjalanan ke Kuantan menghadiri kenduri. Agak lambat, kami sepatutnya gerak awal. Bapa memandu laju, berjaya memotong kenderaan di depan demi kenderaan. Sampai ke kenderaan terakhir, van putih tersebut seperti tak membenarkan kami untuk memotongnya. Tapi Bapa cuba. Kemudian cahaya putih di hadapan. Okey, dan sebab itu apa yang berlaku? Bapa tercampak ke gaung. Ibu juga tercampak ke gaung. Selepas habis dia buat panggilan, saya tanya dengan dia, kalau kau jatuh dengan keluarga kau, mana kau pun sudah mati, macam mana kau boleh telefon balik ke radio? Sebab saya selalu argue dengan pendengar saya selalu argue. Saya akan argue untuk mewakili pihak pendengar kan. Kita dapat rasakan feel tu. Kalau kau jatuh, kau sudah mati. Ketika itu dia kadang-kadang saya percaya dalam dia tidak dapat menceritakan pada ketika itu, tapi ada pendamping dia mungkin yang boleh menceritakan balik. Saya percaya kadang ada benda yang cerita itu tidak tercerita, tapi
ada orang lain seperti cerita tadi itulah yang di Kuala Pilah tu. Ada orang lain yang menceritakan balik sebagai pendamping dan sebagainya. Okey, habis Ada satu cerita tu. Alright, habis berkaitan dengan video tadi. Okey, baik. FJ, kenapa FJ ambil daripada posting tahun 2020 ni? Disebabkan kerana dekat sini ada orang komen berkaitan dengan panggilan tadi. Dia waktu tu dia dengar. Maksudnya ada pendengar yang komen ni. Maksudnya dia mendengar pada ketika itu akan perbualan tersebut. Okey. Sekejap dia cari dulu. Okey, daripada Zang Mikael, Ismail Halil Hamzah, DJ biar putih tulang jangan kuning gigi. Sekejap, tak ada kena-mengena Okey, ni daripada Zajidah Kamarudin. Dia kata cerita itu betul. Saya dengar waktu siaran ini ke udara memang seram. Okey, ada tak detail lagi. Masa tu suara perempuan tu memang sedih-sedih gitulah Kak. Saya kecil lagi masa tu, arwah abah yang dengar rasanya rancangan ini. Suara dia sayup. Okey, suara dia sayup. Okey, berkaitan dengan suara tadi yang dalam video tadi, sebenarnya ada orang kata itu adalah rakaman semula. Dia bukan yang betul sebab rakaman yang asal dia hilang. Macam tu lah. Okey, sekejap je cari 2-3 lah macam tu. Ada yang menyatakan bahawa komen waktu tu didengar juga akan panggilan tersebut lah. Sekejap Okey, jap cari dulu kisah yang berlaku Rock Kapak. Okey, ni pun lakonan semula. Jap Andy, jap. Kita cari dulu ni ada. Ni daripada Kelly Mary Claire ni. Ni dia ada baca ni. Okey, betul, ini masa 90-an. Saya baru form 2. Masa tu radio muzik antara radio famous masa tu. Kami satu bilik sedang dengar radio masa ni, tengah tunggu untuk tidur. Sebab asrama wajib tutup lampu jam pukul 10 malam. Kita ada pemanggil di sini. Hello, siapa di sana? Pemanggil saya, nama dia lah. Kita nak sembang apa malam ini? Kami sewarga kemalangan di satu tempat minggu lalu. Terjatuh gaung. Sampai sekarang kami belum dijumpai. Tolong Encik. Baik Encik, cuba cakap satu-satu keadaan Encik sekarang. Kami semua meninggal. Janganlah bergurau Encik, talian putus pada masa itu. Okey, dia cerita detail lah di antara yang mendengar kan panggilan tersebut. Betul, saya pun ni Ariana Rina ni kita baca betul, saya pun ada dengar waktu tengah kerja malam. Memang seram dengar suara dia, sayup-sayup je dia cakap. Tapi yang ni macam rakaman, yang betul sayup lagi. Lepas tu ada suara mengilai yang part terakhir. Okey, ini adalah komen yang real lah berkaitan dengan DJ Ismail Halil tadi kan. Kisah ni disampaikan. Dan ada juga yang komen dia mengaku bahawa pada waktu kejadian memang diorang dengar. Tetapi isu berkaitan dengan kisah seram ini apabila DJ tersebut dan syarikat rakaman THR, dia kata tadi tak tahu rakaman video mana, nak dengar balik rakaman tersebut telah tak ada. Okey, maksudnya rakaman pada malam tersebut dah tak ada. Jadi tak ada proof lah, tak ada bukti yang boleh nak tunjukkan. Yang dengar suara tadi adalah daripada rakaman yang telah dirakam semula. Okey, berkaitan dengan isu ini kan, dia cari balik kisah-kisah yang ada. Sebenarnya ada banyak versi. Okey, ada yang kata lelaki yang telefon, ada yang kata perempuan telefon, ada yang kisahkan, dia ada 4 versi macam itulah. Ada yang kata bila di hujung dia mengilai, dan ada yang kata pada hujung dicakap tu dia kata dah mati, dengar macam bunyi pintu kereta terbuka, kemudian ada angin masuk. Macam itulah. Dia ada banyak versi. Okey, berbalik kepada isu asal, sama adakah panggilan ini betul ataupun tidak. Gangguan ini diterimalah. FJ susah lah nak kata. Kita kena kembali kepada zaman pada ketika itulah, penghujung tahun 90-an. Jadi kita rujuk balik pada penghujung tahun 90-an. Pada ketika itu dah telefon bimbit. Tetapi telefon bimbit pada ketika itu adalah telefon bimbit yang ada SMS dan juga boleh call waktu tu. Ada tak pasti sama ada tahun 2000 tu dah ada internet ataupun belum. Rasa macam pada FJ rasa macam belum ada internet lagi. Tapi waktu tu boleh call dan message. Dan pada ketika itu juga line telefon ni dia tak strong macam sekarang. Sekarang ni kalau korang pergi mana-mana tempat ataupun tempat terceruk ke, kebiasaannya masih ada line lagi lah untuk zaman sekarang ini. Tapi pada ketika itu, andai kata, jangan kata kau masuk hutan, kau masuk kampung je pun dah tak ada line dah pada zaman tu lah kan. Kalau dia kata dia telefon, guna telefon bimbit. Jadi isu persoalannya, adakah
Sebagai contoh, dia jatuh dekat Jalan Lebuh Raya Karak Lama dekat situ lah. Adakah tempat tersebut ada line? Sebab FJ pernah pergi dekat Lebuh Raya Karak tu, pernah buat video jalan seram kat situ. FJ punya line pun pada ketika itu memang naik 1 bar 2 bar saja. Pada tahun 2019 ke apa, kalau tak silap FJ pergi pada tahun 2019. So korang bayangkan kalau pada tahun 1998, 1999 FJ jamin lah mungkin tak ada line langsung. Jadi mustahil untuk korang call ke apa untuk minta panggilan atau minta bantuan pada ketika itu. Sebab zaman tu guna public phone, phone pun tak ramai orang guna. Lepas tu telefon rumah lah. Jadi kalau satu isu berkaitan dengan bagaimana kontak entiti ke siapa-siapa nak menggunakan teknologi tersebut untuk call, itu satu hal. Okay? Kemudian yang kedua, apabila FJ rujuk balik kisah ni, FJ mencari akan kes kemalangan yang ada lah, yang diorang kata selepas saja daripada benda ni tersebar, berita ni tersebar, ada orang call mati apa semua kan. Tak lama lepas tu ada orang jumpa lah kes kemalangan yang jatuh gaung tu, ada kereta dan sebagainya. Jadi FJ cari akan keratan akhbar ke ataupun gambar ke ataupun apa-apa sajalah yang berkaitan dengan kemalangan yang berkait dengan panggilan tu. Sebab orang yang cerita selepas tak lama lepas tu ada kejadian jatuh gaung yang dijumpai, ada mayat di dalam dia lah. So FJ cari jugalah, sebab pada waktu tu kita pun benda kalau dah viral lah, FJ pelik juga kenapa tak ada evidence yang macam tu kan. Tak ada orang buat keratan, mesti viral lah benda tu. Tapi zaman tu tak ada internet dan sebagainya, tak macam sekarang mungkin disebarkan daripada mulut ke mulut ataupun daripada akhbar pada ketika itu. Tapi kenapa tak ada keratan akhbar berkaitan dengan kemalangan tu yang terkait dengan kisah yang tadi tu? Seolah-olah dia macam penyampaian daripada mulut ke mulut. So satu evidence berkaitan dengan rakaman itu tak ada. Satu lagi evidence berkaitan dengan keratan akhbar ke apa ke, memang tak ada langsung. Dia hanya cerita secara umum macam tu. Jadi bila cerita ni jadi macam tu, FJ kalau ada salah satu daripada tu, salah satu contoh memang betul ada rakaman audio pada ketika itu, mungkin kita akan kata berat pada cerita ni, cerita benar. Ataupun satu lagi lebih kepada orang kata ada keratan akhbar yang mengaitkan ada kemalangan jatuh gaung pada ketika itu, ada je proven tu, memang FJ accept je cerita ni, mungkin cerita yang betul lah. Tapi benda tu tak ada nak menguatkan kisah ni. Itulah cerita dia. Jadi FJ tak boleh nak kata kisah ni betul ataupun tidak, pasal zaman itu macam yang saya cakap lah, bagaimana kemungkinan itu boleh berlaku. Sedangkan pada ketika itu, kalau FJ sendiri zaman sekarang buat pergi jalan seram sekalipun, line telefon susah nak ada dan sebagainya. Lagilah zaman tu memang FJ rasa kalau pergi lalu dekat Lebuh Raya Karak tu, FJ tak pasti adakah dia betul-betul lalu Lebuh Raya Karak ataupun lalu Jalan Karak Lama ke, FJ tak pasti pada waktu tu ada line telefon ataupun tidak. Sebab FJ tak pernah lalu waktu tu, zaman kecil-kecil kan. Tapi memanglah zaman dulu, cuba bayangkan tahun 90-an macam tu, memang jalan pun memang sunyi dan sebagainya lah. Kalau tambah kalau jalan Karak tu mungkin lagilah jarang orang lalu dan sebagainya kan. Kawasan terpencil, hutan. Jadi macam mana dia boleh call dan sebagainya, itu yang menjadi persoalan FJ lah. Adakah cerita ni sebenarnya mungkin berlaku sebenar, ada panggilan misteri tapi ditokok tambah dan sebagainya, nak bagi macam orang dengar tu wow kan. Mungkin ada panggilan misteri yang wujud, siapa yang call ni, orang tanya-tanya ni orang ke apa. Tapi orang biasalah bila ada sikit dia tambah, bagi sedap, bagi nampak macam seram dan sebagainya, itu persoalan lah. Tapi tadi bagi pihak Ismah Halil sendiri yang buat video tadi, dia mention bahawa itu adalah satu panggilan misteri. So kita tak menafikan, sebab pengalaman orang berbeza. Jadi di sini FJ macam dia cakap, andailah kata memang ada audio yang real satu, ataupun ada keratan akhbar ke yang mengaitkan dengan kisah tersebut, sure dia akan cakap kisah ni kisah yang real. Tapi disebabkan tak ada benda tu nak menguatkan kisah ni, dia lebih kepada banyak umum saja. Jadi FJ tak boleh nak kata 100% cerita ini betul. Tapi yang orang komen tu ada betul. Mungkin sebab tu FJ cakap macam Radio Era lah, waktu tu kan berlaku, semua orang dengar dan sebagainya. Tapi yang panggil tu betul atau tidak, itu yang kita query. Kita tak kisahkan panggilan itu panggilan palsu, bukan. Maksudnya orang cerita tu cerita palsu, mungkin cerita itu betul, tapi orang yang call itu sendiri, adakah dia ni kurang sioman ke kan? Itu yang menjadi persoalan lah di sini. FJ tak query cerita tu, tapi FJ query pada orang yang manggil tu, adakah dia betul hantu.
Itu menjadi persoalan lah. Okey, dekat sini ada orang, sebab FJ dah buat video tentang panggilan misteri seram dan sebagainya kan. Ada orang lama dia mesej dalam inbox FJ. Umur dia dah 60 lebih dah. Dia ceritakan pengalaman sebenar dia gangguan mengenai telefon pada tahun 79 kalau tak saja. So FJ tengok dia sanggup mesej FJ panjang dan dia guna bahasa lama. Kalau korang baca mungkin korang kurang faham. Jadi insyaAllah pada video akan datang FJ akan ceritakan kisah seram yang pakcik ni alami, ataupun atuk ni alami. Dia cerita panjang kepada FJ dengan detail. Tapi dia guna bahasa lama lah, bahasa orang lama kan. Kalau FJ nak baca petikan tu kat korang tak faham nanti. Jadi FJ akan ambil sinopsis kisah tu, FJ akan ceritakan balik. Memang kejadian tu memang dahsyat lah juga. Dan dia kata dia cerita tu pun dia rasa meremang. So FJ tak rasalah atuk ataupun pakcik yang umur 60 lebih ni dia nak bohong apa. FJ rasa cerita yang disampaikan kepada FJ tu cerita yang real daripada hati dia sendirilah, kejadian yang betul-betul berlaku. So insyaAllah ada kesempatan FJ akan buat video tersebut pada video reaksi akan datang. Okay, jadi pada pendapat korang, apakah komen korang berkaitan dengan video tadi? Adakah korang rasa kejadian yang berlaku pada DJ Ismail Khalil itu adalah benar berlaku dan boleh berlaku pada orang lain dan sebagainya? Komen dekat ruangan bawah. Dan kalau korang ada kisah cerita yang menarik ingin disampaikan, korang boleh share dekat Facebook page Farhan Jamal. InsyaAllah FJ akan respon dan FJ akan buat video berkaitan dengan gangguan-gangguan yang korang terima. Okay, sekian itu saja video pada malam ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.